Musa Aman dan 32 adun lain gagal semakan kehakiman cabar keputusan TYT bubar Dun Sabah. Assalamualaikum, salam sejahtera, Nu'ako, saya Hikmat Juni. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu menolak permohonan semakan kehakiman 33 adun untuk mencabar keputusan yang di-Pertuan Negeri Sabah membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu hari ini menolak permohonan semakan kehakiman 33 ahli Dewan Undangan Negeri Adun mencabar keputusan yang di-Pertuan Negeri Sabah membubarkan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah. Pesuruhjaya Kehakiman Leonard David Shim membuat keputusan itu setelah pendengaran permohonan semakan itu didengar di mahkamah pada 7 dan 17 Ogos lalu. Semakan kehakiman itu difailkan oleh Tan Sri Musa Aman bersama 32 adun lain pada 4 Ogos bagi mencabar keputusan yang di-Pertuan Negeri Tun Juhar Mahiruddin membubarkan Dun Sabah. Semakan kehakiman itu menamakan Tun Juhar sebagai responden pertama, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal selaku responden kedua, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sebagai responden ketiga dan Kerajaan Negeri selaku responden keempat. Dun Sabah dibubarkan pada 30 Julai lalu setelah Datuk Seri Muhammad Syafiee mendapatkan nasihat TYT. Berdasarkan kepada keputusan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu hari ini, pembubaran Dun Sabah adalah sah mengikut Perlembagaan Negeri. Keputusan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu hari ini yang menolak semakan kehakiman yang difailkan itu membuktikan pembubaran Dun Sabah adalah sah mengikut Perlembagaan Negeri. Peguam Besar Sabah Brandon Keith Soh berkata, Mahkamah mendapati keputusan yang di-Pertuan Negeri tidak boleh diadili. Mahkamah juga memutuskan responden pertama iaitu dan responden kedua, Ketua Menteri bertindak mengikut bidang kuasa perlembagaan. The court has dismissed the case against the respondents. No leave granted. The court found that the decision of the TYT was non-justiciable. The court took very careful was very careful in delivering its grounds. The court decided that both the first respondent and the second respondent acted within their constitutional powers, acted within the constitutional limits, and therefore there was nothing to suggest that there was a breach in the state constitution of Sabah, and therefore the decision to grant a dissolution, the proclamation that was issued and signed, is not justiciable by the court, because these are matters of high policy. These are matters which the discretion is given to the Yang di-Pertuan Negeri to decide as to whether or not to grant a dissolution. And it was done properly in accordance with the law. The dissolution is therefore valid and constitutional. Saying that, there should now be no uncertainty as to whether a state election should continue or not. There has not been any application for a stay. The court has dismissed the judicial review. The democratic process for the state elections to continue is now in place. And the Election Commission has a duty to ensure that a state election is held within the 60 days from the date of the dissolution. Brandon berkata keputusan mahkamah itu seharusnya dihormati oleh semua pihak. At the end of the day, hari ini bukan tentang peguam, bukan tentang pihak-pihak kes ini. Hari ini tentang menegakkan Perlembagaan Negeri Sabah. Hari ini tentang rakyat Sabah. Hari ini bukti demokrasi masih wujud di Sabah. Sementara itu, Peguam Tengku Fuad Tengku Ahmad yang mewakili Tan Sri Musa Aman dan 32 adun lain memaklumkan pihaknya sudah memfailkan rayuan sebaik sahaja keputusan dibuat. My instructions were to appeal to the Court of Appeal, and I now inform you that that notice of appeal has already been filed. My office filed it 5 minutes ago. In fact, we were ready for this. We are always ready. I mean, we are lawyers. So this fight continues. We have not given up, and I believe my clients have not given up either. So we fight on. Thank you. Ketua Menteri berkata keputusan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu menolak semakan kehakiman itu adalah kemenangan kepada keluhuran perlembagaan dan institusi Istana Sabah.
Keputusan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu menolak semakan kehakiman untuk mencabar kuasa prerogatif yang di-Pertua Sabah Tun Juhar Mahiruddin membubarkan DUN Sabah adalah kemenangan kepada keluhuran perlembagaan dan institusi Istana Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal berkata, ini membuktikan bahawa Tun Juhar menjalankan budi bicara beliau mengikut perlembagaan tanpa mampu dicabar dan memastikan Istana Sabah suci daripada pengaruh luar. Kita nak melindungi institusi yang ada iaitu TYT, Tuan Yang Terutama. Seakan-akan kita nak mempertahankan institusi kerajaan ataupun governor yang ada. Kerana itu termaktub dalam perundangan negeri Sabah bahawa hak menentukan nak membubarkan Dewan itu bukan terletak kepada saya, bukan terletak kepada mana-mana pihak. Ia ialah merupakan kuasa mutlak Tuan Yang Terutama. Ya, kita boleh menasihatkan, kita boleh bagi pandangan, kita boleh memohon, tapi yang menentukannya ialah Tuan Yang Terutama. Dan Tuan Yang Terutama pun dah tanda tangan, dah pun kita wartakan. Lepas itu Suruhanjaya Pilihan Raya pun dah writ dikeluarkan dan dah diumumkan tarikh dia. Beliau berkata demikian dalam sidang akbar selepas upacara pecah tanah dataran Sepanggar pagi tadi. Ketua Menteri mengulas keputusan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu pagi ini yang menolak semakan kehakiman difailkan Musa dan 32 ahli Dewan Undangan Negeri yang lain untuk mencabar keputusan Tun Juhar membubarkan DUN Sabah 30 Julai lalu. Katanya itu adalah keputusan terbaik dalam mempertahankan undang-undang. Saya amat menghargai apa yang telah dilakukan oleh pihak kehakiman dalam mendaulatkan undang-undang di negara kita, khususnya di peringkat negeri Sabah ini. Keputusan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu itu turut mendapat reaksi positif orang ramai di Sabah. Bagi Nur Fazlina Jaini, 25, dia berpuas hati dengan keputusan itu kerana rakyat sekali lagi dapat menunaikan hak demokrasi mereka untuk memilih wakil rakyat. Untuk yang sekarang ni saya sangat bersetuju sebab kita akan ada undian semula, pilihan raya semula lah macam tu. Rasa sangat berhati sebab bila kita tengok yang tahun lalu punya dia macam teruklah banyak lompat banyak sini. Kami yang muda ni ingin yang terbarulah, kira macam kami punya pendapat kami didengarlah. Sebab tengok yang sekarang ni apa yang kami buat tak ada hasil lah. Kira macam yang belia-belia sebelum ni apa diorang buat didengar, dinampak kan. Sementara itu, Jaini Nur Effendi, 49, berkata sebagai rakyat, dia letih melihat drama politik membabitkan sebahagian adun Sabah. Menurut pandangan saya sebagai rakyat saya penat. Saya penat menengok Karina dan bila Sabah ini akan maju sekiranya politik ini asyik bergejolak di Sabah. Bila kita mau maju. Dan si A mau jadi ketua menteri, si B mau jadi ketua menteri, si C mau jadi ketua menteri. Jadi kalau boleh saya berharap sebagai rakyat tetapkanlah satu ketua menteri. Jadi sokongan padu kepada satu ketua menteri itu. Ada juga yang melahirkan kebimbangan kerana pilihan raya diadakan ketika pandemik COVID-19. Kepada pemimpin-pemimpin politik, tolong ikhlas dan jujur. Jangan kita mainkan politik kita sehingga menjejaskan kehidupan rakyat. Kampung Kokol di Menggatal antara yang diwartakan sebagai perkampungan. 5 buah kampung di Menggatal termasuk Kampung Kokol yang menjadi tumpuan pelancong dan orang ramai kini diwartakan sebagai kampung bagi memastikan penduduknya dapat menikmati kemudahan infrastruktur yang lebih baik. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal berkata, pewartaan tersebut juga membolehkan kampung yang terkenal dengan kawasan pelancongan tanah tinggi itu tidak lagi menjadi setinggan. 5 buah kampung yang diwartakan itu adalah Kampung Kokol, Kampung Rampayan, Kampung Selamat, Kampung Bahagia dan Kampung Rakyat Baru. Ini di antara kawasan yang kita telah usahakan untuk membolehkan supaya penduduk kampung di situ kawasan ini diwartakan sebagai satu penampatan, dan di samping itu untuk membolehkan supaya bekalan kemudahan elektrik dan air boleh kita sambung. Kerana terkadang itu bila termaktub dalam aturan peraturan ada beberapa kampung masih dalam keadaan yang tidak diwartakan. Bukan mudah agensi-agensi kerajaan seperti Jabatan Air, bekalan elektrik untuk menyambung kerana mereka beranggapan bahawa ini merupakan illegal squatters yang ada.
Beliau berkata demikian dalam sidang akbar selepas upacara pecah tanah Dataran Sepanggar pagi tadi. Dataran Sepanggar adalah projek untuk membantu rakyat. Ia bakal menyediakan ruang niaga untuk peniaga kecil di Sepanggar serta menjadi kawasan tumpuan pengunjung apabila siap kelak. Selain menjadi hub ekonomi dengan pembukaan pelbagai jenis kedai, Dataran Sepanggar boleh menjadi kawasan penganjuran program-program rasmi tahunan kerajaan negeri. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata selepas ini beberapa kawasan lagi akan turut diwartakan sebagai perkampungan yang terletak di Dun Inanam dan Dun Kerambunai demi memastikan kebajikan penduduknya. Tegasnya, tiada gunanya jika kerajaan hanya menumpukan pembangunan di kawasan bandar raya seperti Kota Kinabalu, namun penempatan rakyat di pinggir bandar pula masih berstatus tinggal. Bukan hanya kita adunkan pembangunan berhampiran ya dengan pejabat-pejabat kerajaan ya, bahkan juga kemudahan lain, tapi kampung juga perlu kita sediakan untuk penduduk kita. Kita tidak mau rakyat kita dalam keadaan sebuah bandaraya yang kita bangunkan ya, mereka hanya menjadi stenggan ya. Jadi this is not the way to develop society, develop state, develop people ya. Dan kita nakkan supaya mereka merasa ya keperluan dan hak mereka dapat ditunaikan sebaik mungkin oleh pihak pemerintah yang ada. Rakyat harus menolak parti yang mahu mengganggu gugat keharmonian kaum dan agama di negeri ini. Rakyat Sabah harus menolak UMNO dalam PRU Dun Sabah ke-16, 26 September ini demi menjaga keharmonian rakyat berbilang kaum dan agama negeri ini. Presiden Persatuan Suang Lotut Sabah, Datuk Freddy Suang menyuarakan kebimbangan beliau setelah melihat satu laporan polis mengenai dakwaan pembentukan skuad Sabil di kalangan ahli pemuda UMNO di negeri ini. Semalam Peguam Muhammad Abdul Karim yang membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Lahad Datuk kerana Sabil membawa maksud peperangan menegakkan agama dan lazimnya merujuk kepada perang Sabil antara Islam dan Kristian serta agama-agama lain. Laporan polis itu dibuat kerana Sabah adalah negeri berbilang suku kaum serta agama yang sekian lama telah hidup dalam suasana aman, damai dan harmoni. Freddy berkata pihaknya amat bimbang apabila mendengar perkara seumpama ini. Pelantikan Datuk Hazani Ghazali sebagai Pesuruhjaya Polis Sabah yang baharu dilihat memberi impak positif dalam pentadbiran polis kontingen Sabah. Berbekalkan pengalamannya sebagai Komander Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah (ESKOM), pelantikan Datuk Hazani Ghazali sebagai Pesuruhjaya Polis Sabah yang baharu dilihat memberi impak positif dalam pentadbiran polis kontingen negeri. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Archil Sani Abdullah Sani berkata pemilihan Hazani untuk memegang tampuk polis di Raja Malaysia di Sabah bukan perkara asing kerana rakyat di negeri ini sudah mengenalinya sejak beliau menjawat jawatan sebagai Komander ESKOM. Katanya Hazani memahami negeri ini secara keseluruhannya. Beliau bukanlah orang yang asing kepada negeri Sabah ini. Sebelum ini kita pun sedia maklum, beliau menjawat jawatan Komander ESKOM yang melihat dan juga bertanggungjawab dalam memastikan keselamatan di kawasan S-Zone iaitu Eastern Sabah Security Zone sentiasa terpelihara. Dengan beliau memegang jawatan sebagai Pesuruhjaya Polis Sabah bererti lengkap sudahlah kehadiran beliau di negeri Sabah ini bukan saja untuk memastikan kawasan S-Zone selamat, bahkan seluruh negeri Sabah ini. Beliau berkata demikian di Majlis Serah Terima Tugas Jawatan Pesuruhjaya Polis Sabah antara Datuk Hazani Ghazali yang menggantikan Datuk Zaini Jas dan pengerusi Perkep Kontingen Sabah. Zaini dipindahkan ke bahagian pentadbiran Jabatan Pengurusan Bukit Aman berkuat kuasa hari ini. Achril berkata beliau percaya dengan pengalaman sepanjang menjawat jawatan Komander ESKOM akan membantu Hazani untuk berkhidmat dengan lebih cemerlang. Sementara itu Hazani berkata beliau akan meneruskan misi dan visi yang disusun atur oleh mantan Pesuruhjaya Polis Sabah sebelum ini. Selain itu, katanya beberapa penambahbaikan akan dilakukan termasuk kajian berkaitan taburan jenayah yang berlaku di negeri ini. Sekian berita BTTV malam ini. Terima kasih. Terubuk Cekito.